Kemarin di Majlis Matrikulasi Pulau Pinang, Perdana Menteri berjumpa dengan mahasiswa di kolej berkenaan. Seorang pelajar bertanya, apakah sistem kota akan dihapuskan dan digantikan dengan sistem meritokrasi? Soalan pelajar itu panjang, meneret-neret, tidak fokus, sehingga Perdana Menteri menghentikan soalan tersebut kerana telah faham apa yang dimaksudkan oleh pelajar ini. Menariknya, apabila ini berlaku, pembangkang mengambil kesempatan menyatakan bahawa Perdana Menteri membuli pelajar. Saya menonton video tersebut, saya tidak nampak pun di mana juga keadaan Perdana Menteri membuli pelajar, menghina pelajar, mengaibkan pelajar. Saya tidak nampak. Perdana Menteri ke kolej matrikulasi bukan untuk berkelahi dengan pelajar. Itu anak cucu beliau. Tetapi untuk mendorong pelajar, untuk mengetahui masalah pelajar, untuk menyantuni pelajar. Dan sebab itu kita tengok dalam beberapa pertemuan Perdana Menteri di beberapa universiti. Apa juga masalah pelajar? Perdana Menteri selesaikan terus. Ada masalah air di UMS. Perdana Menteri bagikan peruntukan. Ada masalah pelajar yang mengadu bahawa mereka buat latihan industri dapat allowance. Perdana Menteri bagikan RM800 sebulan. Dan inilah tujuannya Perdana Menteri ke universiti, ke kolej, ke pusat pengajian tinggi untuk memahami masalah pelajar. Kerana jiwa Perdana Menteri ini jiwa pendidik. Jadi kita kena tanya, kenapa pembangkang mencipta perkataan bahawa PM membuli pelajar? Hanya kerana hendak menjatuhkan imej PM, hendak menunjukkan PM tidak demokratik, menunjukkan PM tidak terbuka, menunjukkan PM tidak meraihkan kepelbagaian. Tidak terbuka bagaimana? Yang dikatakan PM bully itu kerana bila PM menjawab soalan itu, PM tegas. Siapa yang PM tegas? PM memberitahu kepada pelajar untuk memahami sama ada sistem kota ini perlu diteruskan atau dihapuskan, kena memahami sejarah, memahami kontrak sosial dan juga perlembagaan negara. Kerana jawapannya ada di situ. PM menjawab dalam konteks itu. Jadi kalau nak menuduh bahawa PM membuli pelajar, saya rasa ini permainan politik yang sepatutnya dihentikan terus. Baik, kita kembali kepada sistem kota ini. Dihapuskan atau dikekalkan? Perdana Menteri telah tegas menjawab. Dikekalkan. Kerana ini adalah sebahagian daripada keistimewaan orang-orang Melayu yang dijamin oleh perlembagaan di bawah perkara 153, dan hal ini tidak boleh dihapuskan dan peruntukan ini tidak dapat dipindah tanpa terlebih dahulu mendapat perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Itu duduknya jawapan Perdana Menteri berkaitan dengan soalan pelajar tadi. Bukannya membuli, bukannya mengaibkan, bukannya meremehkan sesiapa. Saya tanya pula pada pembangkang, apa pendirian pembangkang tentang sistem kota ini? Dihapuskan atau dikekalkan? Jadi apabila PM telah jelas menyatakan bahawa kerajaan perpaduan akan mengekalkan sistem kota, apa pula pandangan daripada Perikatan Nasional? Saya heran kerana tujuan pembangkang buat begini adalah kerana mereka kecewa. Mereka mengharapkan PM sebagai seorang demokrat sebegini akan menjawab bahawa yes, kita akan hapuskan supaya semua anak Melayu, anak India, anak Kadazan, anak dusun, anak saya itu diterjemah dalam konteks mengapakan sistem kota. Dia tidak begitu. Semuanya anak saya kerana kita ini Malaysia. Apabila kita Malaysia, apa yang PM maksudkan bukan menghapuskan sistem kota, tetapi janji kerajaan perpaduan untuk menjamin keadilan sosial kepada semua rakyat. Itu benda yang berbeza yang harus difahami. Whatever it is, social justice kepada semua masyarakat akan dijaga oleh kerajaan, akan dijamin oleh kerajaan. Bukan berkaitan dengan sistem kota, kerana sistem kota itu terjamin oleh perlembagaan yang diterima oleh semua orang yang menjadi warga negara Malaysia. Begitu juga kalau pemimpin pembangkang ini kembali berkuasa contohnya. Adakah mereka bersedia untuk masuk kampus bertemu pelajar daripada satu kampus ke satu kampus? Ada bersedia untuk menjawab soalan pelajar secara bersemuka tanpa ada soalan dirancang terlebih dahulu? Saya fikir tidak. Sebab semasa berkuasa pun yang keluar hanya PDF. Satu pihak lagi saya tengok soalan yang ditanya lain, dijawabnya lain. Jadi hendak menjadi seperti mana apa yang dibuat oleh PM sekarang ini tidak mudah. Dari segi fokusnya, dari segi pemikirannya, keberaniannya, kewibawaannya, itu saya fikir sesuatu yang hanya ada pada Perdana Menteri ini, dan sebab itu saya, rakyat, mendukung supaya dengan kepimpinan Perdana Menteri yang baru 8 bulan ini kita boleh mencipta banyak lagi kejayaan negara ke depan. Itu harapan saya, harapan rakyat, dan kita yakin apa pun yang dibuat oleh Perdana Menteri sekarang ini itu adalah terbaik untuk rakyat dan negara. Akhirnya anak-anak muda, janganlah kita mudah terpedaya dengan dakwah pihak pembangkang. Ayo kita menyokong kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri kita. Kita balik mengundi dalam pilihan raya negeri ini, menyokong kerajaan perpaduan supaya dengan ini kita boleh membuktikan kepada pihak pembangkang bahawa kita tidak mudah terpedaya dengan daya sonsa yang boleh merosakkan keharmonian negara. Kita bangun bersama, kita wujudkan hubungan pusat negeri yang baik, kita makmurkan negeri, kita makmurkan negara.